Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, baik. Kita berjumpa lagi, kita bersiaran lagi. Anak murid cikgu semua dalam pelajaran matematik. Okey, apa khabar setelah kita ber-Google Meet minggu lepas? Okey, tahniah pada yang hadir. Yang tak hadir, cikgu ucapkan tak apa, tak dapat join. Okey, nanti kamu tengoklah pada buku teks, buku aktiviti ya yang cikgu dah sertakan. Okey, jangan lupa buat apa yang cikgu minta. Pada yang join, tahniah, syabas. Okey, cikgu seronok dapat jumpa kamu walaupun di alam maya. Terima kasih atas komitmen kamu dan sampaikan salam saya pada ibu bapa kamu yang sangat-sangat prihatin dan memberi kerjasama yang baik. Okey, untuk minggu ini adalah merupakan tajuk terakhir untuk matematik tahun 3, iaitu tajuk bentuk. Okey, hari tu saya dah cover yang unit 8 hingga 9. Saya sengaja tinggalkan unit 7 untuk tugasan minggu ini. Okey, so kita teruskan. Untuk tajuk ini sangat simple, sangat mudah. Okey, sebab kesinambungan apa yang kamu belajar di tahun 2 tahun lepas. Okey, kalau dirujuk dalam buku teks muka surat 88 dan 89, dia menerangkan bentuk-bentuk 3D yang kamu sudah pun tahu, tapi kali ini dia masukkan sedikit term-term baru supaya awak kenal, dan kamu akan bawa term-term ini ataupun ceritanya macam perkataan baru untuk awak kenal bentuk tu nanti bila naik ke tahap 2, bila guru-guru di tahap 2 sebut, awak tahu itu apa. Okey, saya mudahkan kamu. Okey, hari ni saya nak, untuk sesi pertama, kita ada 3 sesi untuk tajuk ni. Cikgu nak kenalkan kamu apa itu prisma, yang mana satu bukan prisma. Okey, sebelum ni kamu dah belajar bentuk-bentuk 3D di tahun 2, betul? Okey, di depan cikgu ni minta maaf, dah lama lagi PKPB. So apa yang ada di rumah ini saja cikgu berjaya kumpulkan untuk kamu ya. Minta maaf lah. Ini je yang ada. Alhamdulillah tu pun. Syukur. Itu sebenarnya matematik ni ada di sekeliling kita. Kita tak perasan. Okey? Bentuk-bentuk tu ada je di sekeliling kamu. Contoh paling senang, kotak. Selalu ada, tapi kita tak perasan kita menggunakannya setiap hari. Sebab itulah cikgu, apa yang ada di rumah, seakan-akan itu saya kumpulkan. So inilah hasilnya. Okey, kalau kamu boleh tengok kotak susu saya ni, ini bentuk kuboid, betul? Kuboid ialah datang daripada bentuk segi empat tepat, kan? Ini segi empat tepat, yang mana sisi bertentangannya sama, lebarnya panjang, lebarnya dan panjangnya tak sama. Sebab itu dah datang daripada segi empat tepat lah. Ini kita panggil dia kuboid. Okey, kemudian yang ni, si comel ni, Lego anak saya. Okey, ini adalah kubus. Sekali pandang macam buah dadu lah. Memang, sebab apa? Sebab kubus sifat dia, kalau kamu dah belajar hari tu, sisi sama. So kalau kita tengok memang sisi dia sama lah. Saya susun Lego ni pun bagi sama je. So nampak kan dia macam buah dadu pun ada. So itu ialah kubus. Kemudian saya ada ni apa ni? Ni tajuk baru ni. Tak apa, kita go yang awak tahu dulu. Ini. Ni. Ini macam bekas saya awak pun ada. Lagi apa lagi kat rumah awak tu? Bekas ibu letak krepek kan? Ataupun bekas susu adik. Macam saya ni bekas ubat. So this one, awak boleh nampak ni macam bentuk apa? Silinder. Okey? Andai, silinder. So inilah silinder. Dan boleh awak boleh nampak dia menggunakan permukaan melengkung, kemudian permukaan rata je dulu. Ni semua awak dah kenal dah masa tahun 1, kan? Okey, kemudian yang ni. Ini macam awak jangan gelak saya buat tadi on the spot je buat ni. Kalau awak buat mesti cantik lagi. Okey, ini adalah cone. Okey, kat mana lagi bentuk cone yang biasa awak gunakan? Cikgu nampak paling mudah lah. Topi hari jadi,
kan. Lepas tu kalau dekat jalan raya, kalau macam orang buat construction ke, awak nampak tak yang batang-batang warna orange tu, dia seolah-olah bentuk macam ni kan. Itu adalah cone. Ya, itu adalah cone. Okay, cone di mana kelilingnya lengkung, bawahnya permukaan rata satu, permukaan melengkung satu, bucu satu. Okay, sangat simple cone-nya. Okay. Ini special. Pon Ehsan anak saya. Dia buatkan tadi. Apa ya? Apa ni? Pentas? Bukan. Ini adalah piramid. Yang mana ini adalah segitiga. Yang segitiga 1, 2, 3, 4. 4 segitiga bergabung. Di bawahnya adalah permukaan rata satu. Dan di atasnya adalah satu bucu. Okey, boleh nampak Okey. Okey, jika kita tengok, cikgu ada masukkan satu cikgu cakap tadi pasal term kan. Okey, term yang cikgu perkenalkan hari ni ialah prisma dan bukan prisma. Macam ni kita nak tahu daripada bentuk-bentuk yang satu lagi cikgu tinggal. Bulatan. Ni bentuk bola kan? Biasanya bulatan ni kita kaitkan dengan bola lah. Okey, 3D bola. Bola lagi apa? Bentuk-bentuk yang berbentuk begini, yang mana awak boleh pegang, awak boleh rasa lah. Dan dia memang special. Hanya ada satu saja perubatan melengkung. Tak ada sisi, tak ada permukaan yang rata. Okay. So, ini adalah bulatan. Okay, baik. Sekarang cikgu nak tunjukkan yang mana satu prisma dan yang mana satu bukan prisma. Okay. Prisma adalah bentuk yang datang daripada bentuk segi empat tepat, bentuk segi empat sama dan segitiga. Segi empat tepat, segi empat sama, segitiga. Okey. Dalam bentuk-bentuk segi empat tepat ni yang mana tadi kita gunakan? Yang ini kan kotak susu ni. Okey. Ini kotak susu ni segi empat tepat. Yang mana cikgu cakap tadi dia gabungan segi empat tepat. Satu. Kemudian segi empat sama, kubus. Kemudian segitiga. Ni bentuk baru kan? Ni segitiga. Segitiga. Tapi dia gabungan lah. Kalau awak nampak ni satu, dua, dia berbentuk segitiga. Ini panggil dia prisma. So ini prisma. Ini adalah prisma. Okay. Ini adalah prisma. Okay. Nampak Ini adalah prisma. Okay. Yang mana selain daripada itu adalah bukan prisma. Maknanya bukan berbentuk segitiga, bukan bentuk segi empat sama, bukan bentuk segi empat tepat. Selain daripada itu macam piramid, cone dengan silinder ni adalah bukan prisma. Okey, jelas? Okey, kita dah kenal apa itu prisma. Okey, so prisma tadi cikgu cakap yang ada segi empat sama, segi empat tepat dan segitiga. Okey. Okey. Untuk seterusnya, kamu akan mengenali juga berapa bucu, berapa permukaan rata yang dia ada, kemudian berapa sisi. 3 tu lah biasanya. Okey, kemudian kamu akan tengok contoh macam ni kan. Cikgu ambil satu prisma segitiga. Ini prisma segi empat sama, prisma segi empat tepat. Okey, ini prisma segitiga. So ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu. Okey, kemudian berapa permukaan rata? 1, 2, 3. Okey. 4, 5. Yang ini jangan lupa. So 5. Berapa sisi lurus? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. Okey, 7, 8, 9 sisi lurus. Okey, clear So 3 tu lah biasanya soalan akan tanya kita. Bucu berapa? Sisi lurus berapa? Permukaan ratanya berapa? Sama juga macam kubus cikgu pegang ni. Okey, berapa segi permukaan rata? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 permukaan rata. Berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Okay. Kemudian untuk permukaan rata, kami tengok semua permukaan rata dia sama saiz sebab dia datang daripada segi empat sama. Okay, so 1, 2,
2, 3, 4. Clear? 5, 6. Betul So segi 4 tepat pun samalah. Berapa bucu, segi permukaan rata ni berapa, okay, bucunya berapa. Okay, biasanya kubus, permukaan kubus dengan kubus dengan kuboid, ataupun di sini kita panggil prisma segi 4 tepat, prisma segi 4 sama. Biasanya permukaan bucu, permukaan rata dan bilangan bucunya sama. Bezakannya ialah panjang dan pendek je lah. Okay, segi 4 sama semua. Segi 4 tepat, panjang dan lebarnya tak sama. Itu saja. Yang ni segi 3 lah. Okay, so mereka adalah prisma. Okay, seterusnya kita akan berkenalan dengan tajuk yang melibatkan bentuk baru, iaitu pentagon sekata, polygon sekata, polygon sekata, Okey, awak boleh tengok buku teks nanti, muka surat 89. Kalau ada bersama dengan kamu, kamu boleh tengoklah, refer muka surat 89, yang mana pentagon sekata ni biasanya lah, dari pengalaman cikgu, kalau kertas UPSR tu biasa dia tak ada tanya tentang dia tak pernah lagi lah jumpa soalan yang berbentuk selain daripada dia akan tanya iaitu berapa bucu atau simetri. Sekejap lagi kita akan belajar tentang simetri. Kemudian berapa sisi, tu je biasa ditanya. Ataupun dia bagi berapa sisi, berapa bucu, apakah saya, macam itulah dia takkan tanya lebih pada tu, sebab ini dalam bentuk 2D satu. Kemudian segi dia katakan mengenai sisi. Okay, so ada 4 bentuk polygon. Okay, kalau kamu tengok sini ada 4 bentuk polygon. Okay, yang popular tak popular tu cikgu tak berani jamin. Sebab ada murid cikgu dia biasa dia akan tanyalah, pengalaman saya, cikgu bentuk polygon yang popular yang mana, dia nak hafal sisi tu. Kan? So apa yang cikgu boleh bantu ialah kamu kena tengok sisi tu lah. Sisi dan nama. Nama mereka hampir sama 4-4 ni. Yang melainkan dia ialah bilangan sisi. Itu cikgu kata tu, kalau UPSR biasa dia akan tanya berapa bilangan sisi ataupun berapa bucu. Dua tu je soal biasa dia. Kalau tak pun dia akan tanya simetri. Okay? Okay. Muka surat 89 nanti tengok polygon, hexagon, pentagon, heptagon dan oktagon. Tadi kita dah belajar mengenai prisma, bukan prisma. Kemudian sebentar tadi cikgu dah kenalkan untuk kamu polygon sekata. Kemudian ini yang tajuk terakhir lah, iaitu paksi simetri. Ini soalan ni agak popular untuk UPSR. Biasanya dia tanya, dia akan bagi soalan dalam kertas 2. Okay, sebiasanya lah pengalaman cikgu. Tapi tengok keadaan sekarang, kita pun tak pasti macam mana. Okay, baik. Paksi simetri ia adalah merupakan garis tengah. Okay, yang mana bila kamu lipat, senang ceritalah cikgu bagi bahasa mudah. Bila kamu, garis tengah tu berada di tengah, bila kamu lipat antara dua tu, separuh dan separuh, kamu dapat bentuknya yang sama juga. Okay, contoh paling mudah cikgu ada kertas A4 ni. Okay, kertas A4. Kertas A4 ni kita tahu dia berbentuk segi 4 tepat. Betul? Segi 4 tepat. Terang-terang segi 4 tepat kan. Okay, sekarang ni kalau saya ada, okay, nanti awak asyik tengok lukisan saya ni. Okay, baik. Kalau saya ada segi 4 tepat ni, cikgu lipat 2. Okay, cikgu lipat 2. Ni paling mudah lah untuk belajar simetri. Lipat 2. Okey, kamu nampak tak? Kamu nampak tak? Dia tak ada lebihan langsung. Betul? So, ini adalah garis simetri. Kalau saya lukiskan pun, okey, saya lukiskan pun, garis ni beginilah. Biasanya kalau kamu nak lukis, cikgu garis putus-putus biasanya simetri adalah garis putus-putus. Memang macam ni kita lukis dia. Kamu boleh tengok, kamu lipat garis putus-putus tu, nanti sama tak? Kalau ada lebihan-lebihan tak sama, itu bukan garis simetri.
Okay, contoh lagi. Kalau saya lipat ke sini pula. Okay, cikgu lipat ke sini pula. Okay, cikgu lipat ke sini. Okay. Kamu nampak tak? Ada tak lebihan di mana-mana sisi bentuk ni? Tak ada kan? So, kita tengok kat sini pun tak ada. Okay, kat sini pun tak ada. Memang tak ada. So, ini juga garis simetri ataupun paksi simetri. Okay. Kita boleh tahu kadang-kadang satu bentuk yang diberi pada kita tu lebih pada satu paksi simetri pun ada. Yang kata satu je paksi. Biasa soalan dia akan tanya, berapa paksi simetri pada bentuk ini? Kamu akan cari sampai dapat. So, kat sini kita dah dapat 2 dah. Nampak tak? 1, 2. Okay. Sekarang ni saya nak try lipat ke sini. Saya lipat ke sini. Okay. Okay. Cuba kamu perhatikan. Sini kita nampak macam bentuk segitiga. Tapi sini ada lebihan. Dia tak nak masuk. Okay? So, adakah ini paksi simetri? Tidak. Sebab ada lebihan. So, ini bukan paksi simetri. Sama juga kalau cikgu lipat ni ke sini. Okay, cikgu lipat ni ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lipat. Okay. Sama kan? Kita kan nak cari paksi simetri. Kita nak bagi sama. Cek, lipat. Okay. Sama dah juga. Kamu nampak sini saya lipat, sini ada kesan kan? Tapi kita lipat, dia masih ada lebihan macam ni. Ni, lebih ni. So, ini bukan garis simetri. Garis simetri adalah bila awak lipat sama. Sama-sama. So, berapakah garis simetri atau paksi simetri untuk bentuk segi empat tepat ni? So, jawapannya 1, 2. Okey? Okey, tadi saya dah kenakan paksi simetri untuk satu contoh bentuk segi empat tepat. Okey, di tangan cikgu, paksi simetri boleh juga terjadi ataupun soalan tu keluar dalam bentuk-bentuk lain lah, tak semestinya bentuk 3D, bentuk 2D kan. Okey, ni kat tangan saya ni ada bentuk T, ada lukisan daun. Okey, ingat kalau nak buat dua bentuk atau paksi simetri tu, kamu kena guna pembaris. Jangan freehand nanti tak cantik, bukan tak cantik, tak tepat pun. Okey, sekarang ni sebelum awak buat, kamu cuba lipat. Okey, saya lipat 2. Saya try lipat 2. Okey, daun ni. Okey, lipat 2. Kamu nampak tak ada lebihan ni? Nampak tak ni line daun saya? Kemudian di luar ni adalah daun yang kat belakang bila cikgu lipat. Ada lebihan. So, adakah ini paksi simetri? Tidaklah. Sebab ada lebihan. Cikgu cakap tadi bila lipat sama kan. So, this one is not paksi simetri. So, sekarang saya lipat ke panjang pula. Lipat ke panjang. Sama tak? Tak ada kan? Tak ada lebihan. Sama. So, adakah ini paksi simetri? Ya, paksi simetri. So, saya lukis paksi simetri saya. 1, 2. Kamu tak nampak sikit lah sebab marker pen yang cikgu gunakan warna hitam pekat juga. Ni pun pekat juga. Nampak tak? Jadi tak sebelah dia. So, ini adalah paksi simetri. So, daun yang saya pegang ni ada satu paksi simetri. Okey. Seterusnya, inilah bentuk T. Yang mana kalau cikgu lipat 2. Okey. Sebelum kamu ni, kamu kena check lipat dia tu. Sama ke tak sama? Sama kan tadi? Samalah. Tak ada pun lebihan apa-apa. So, ini adalah paksi simetri. Okey. 1. Paksi simetri. Okey. Sekarang kalau cikgu nak buat lipatan macam ni, boleh ke? Okey, cikgu nak cari paksi lagi 1. Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh sebab ada lebihan lagi. So, bila ada lebihan macam ni, ini bukan paksi simetri. Okey, cikgu nak lipat macam ni pula. Ke bawah tak boleh. Ke bawah tak boleh. Naik atas tadi bukan. So, bentuk T pun ada satu paksi simetri. Bentuk ni kamu kena tengok dan kamu kena
check betul-betul berapa part simetri yang ada. So kesimpulannya, part simetri adalah garis tengah putus-putus yang mana bila digabungkan berdua, sebelah dengan sebelah bentuknya sama, tak ada lebihan. Dan jumlah part simetri untuk bentuk-bentuk yang diberikan tu tak semestinya sama. Kadang-kadang satu, kadang-kadang macam tadi ni dua, kan? Okey. Alhamdulillah, tamatlah sudah untuk tajuk bentuk matematik tahun 3, dan itu juga adalah tajuk terakhir. Okey, untuk tajuk matematik tahun 3 Okey, alhamdulillah, syukur sangat. Cikgu rasa seronok, sangat-sangat seronok kerana kita dapat habiskan sekurang-kurangnya lagi 2 minggu untuk kamu cuti panjang, untuk cuti sekolah, yang mana kamu boleh sempat lagi kalau nak buat kuis ke ataupun kita buat ulang kaji ke. Untuk dalam masa 2 minggu tu, insyaAllah cikgu akan adakan, insyaAllah. Okay, kita usaha, kita doa sama-sama. So hari ni kita dah belajar mengenai prisma, bukan prisma, polygon scatter, paksi simetri. Ini 4 tajuk kecil dalam tajuk bentuk. Okay, macam biasa, untuk minggu ni cikgu minta kamu buat muka surat 129 hingga muka surat 138. Satu tajuk ni lah. Okay, yang ni kita dah cover masa Google Meet hari tu. So tak ada apa-apa. Siapa yang belum siap, siapa yang boleh lengkap, cikgu mohon kamu lengkapkan, kerana dalam masa terdekat ni, dalam mungkin Sabtu atau Ahad, cikgu akan kutip buku kamu semua, aktiviti ni. Okay, buku aktiviti ni untuk saya semak. So insyaAllah dalam 2 minggu sebelum cuti, saya akan pulangkan balik. Okay, saya akan kutip untuk saya semak. Okay, kepada ibu bapa yang nak semak sendiri pun boleh, nak cikgu semak pun boleh. Okay, macam mana, bagaimana, nanti saya akan maklum dalam WhatsApp grup kelas kamu. Okay, so alhamdulillah, syukur, cikgu sayang awak semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Semoga semua di bawah peliharaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.